Dewan Menara Kuala Lumpur, Jabatan Kebudayaan Islam Negara Kuala Lumpur, Satuan Teater Malaysia, Cik Sarani, selamat datang, dan juga badan-badan teater, NGO dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang terlibat, sahabat saya, saudara Rozan. Apa khabar? Baik, untuk tidak membuang masa, saya mempersilakan Encik Roslan Madun untuk ke pentas. Doktor ini di tengah. Okey. Silakan. Baik. Terima kasih kepada ahli panel yang sudi hadir meluangkan masa kita pada hari ini, hari Jumaat 1 bulan November 2024. Baiklah. Kuala Lumpur memang sedari dulu banyak kumpulan teater yang ditubuhkan oleh pelajar maupun atas inisiatif persendirian. Namun kumpulan-kumpulan kecil ini aktif disebabkan oleh pertandingan-pertandingan yang kembali dan di ruang itulah mereka berkumpul, berkarya dan mempersembahkan karya-karya. Pada tahun ini Dewan Meneraya menyaksikan Pesta Teater KL kembali bergema setelah beberapa tahun sepi akibat daripada pasca Covid dan sebagainya. Baik, saya rasa kita tak payah nak pergi jauh. Antara objektif yang Pesta Teater KL pada kali ini ialah untuk melihat kecemerlangan pementasan teater itu kembali berkualiti, memberi peluang kepada kumpulan-kumpulan teater negeri mempamerkan bakat dalam pementasan, berkongsi ilmu teater, bertukar pengalaman di antara pegiat dan juga aktivis yang terlibat, dan kita ke arah pembinaan Malaysia Madani melalui teater yang seperti mana yang telah kita sedia maklum bahawa kerajaan memandang serius tentang kegiatan teater adalah salah satu daripada kepesatan akal fikir anak-anak muda khususnya dan juga warga Malaysia amnya. Baik, saya nak pergi kepada ikut era kita ada wakil era 80-an di sini, 90-an sehingga milenium dan juga di era milenium. Baik, untuk panel kita yang pertama, saya perkenalkan Cik Roslan Madun. Dilahirkan pada 20 Julai 1952, mendapat pendidikan saya terumum pula tahun minta maaf, di Rahok Pahang kan. Kemudian selama ini mungkin anak-anak muda hanya mengenali beliau sebagai seorang penyanyi lagu-lagu rakyat, tetapi ada setengah golongan yang mengetahui bahawa asas Encik Roslan Madun adalah merupakan asas teater. Jadi saya tak nak pergi jauh-jauh lah Encik Roslan, nanti tak seronok kalau kita nak bersembang kalau semuanya dah diceritakan oleh saya. Begitu. Baiklah Encik Roslan, teater 80-an di Kuala Lumpur, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator, sahabat saya Wak Hamzah, Dr. Leni, sahabat-sahabat kat bawah sana, semuanya kawan-kawan lama saya. Alhamdulillah kita dapat jumpa pada hari ini. Saya tu jawab pada soalan je lah kan. Sebenarnya saya nak cakap benda lain, tapi ditanya benda lain, saya jawab yang ditanya lah. Baik, saya mengenali atau mula datang KL, saya mula datang KL mengenal teater Kuala Lumpur pada awal tahun 80-an. Walaupun sebelum itu saya membaca lah dalam ada masa dalam pustaka, surat khabar dan sebagainya. Saya tahu perkembangan sebelum itu di anak alam dan sebagainya. Tapi melalui pembacaan sahaja. Tetapi saya melihat sendiri perkembangan ataupun pementasan teater itu bermula pada awal 80-an, dan teater pertama yang saya lihat ialah yang saya tonton ialah Ribut di panggung eksperimen Simlaya. Masa itu panggung eksperimen Simlaya itu menjadi salah satu pusat lah, belum ada Istana Budaya, dan kalau teater yang agak besar tu di situ yang saya ingat saya. Kemudian ada juga pementasan berskala kecil di panggung drama, namanya dulu sekarang dah menjadi Pejabat Kebudayaan JKK Wilayah Setuai, itu antaranya. Kemudian barulah di BKL antaranya. Jadi itu adalah teater yang pertama yang saya tonton.
walaupun saya belum berhijrah ke Kuala Lumpur, tak lama selepas itu saya berhijrah ke Kuala Lumpur, maka saya dapatlah menyaksikan beberapa kumpulan-kumpulan teater di era itu, pada era itu, yang kebanyakannya berpusat di panggung drama. Antaranya teater utama di bawah kepimpinan Tan Sri Nadi Kadri, masa itu belum Tan Sri lagi. Ada beberapa ahlinya, Mia Syamanat dengan teater kreatifnya, Kamar EA dengan Hidayah, sangat lama dah Hidayah sebenarnya. Apa juga di situ dulu, di bawah pimpinan arwahnya Arif, betul ya. Itu antara kumpulan-kumpulan dalam. Kemudian muncul pula lah satu yang ditubuhkan baru oleh Nasir Ali, seperti contohnya Angka dan beberapa. Dan inilah dia kumpulan-kumpulan yang mementaskan teater di era 80-an itu ya. Termasuklah Drama Center masa itu yang agak aktif mementaskan teater-teater yang teater terjemahan ya, terjemahan seperti Musuh Rakyat, yang mana pelakon di masa itu saya ingat saya adalah Johan Jaafar, saya dapat melihat saksikan. Jadi perkembangan ketika itu bagi saya sangat menarik, masa-masa cuba dengan identiti mereka sendiri, membeli naskah-naskah mereka sendiri. Mio, saya melihat beberapa pementasan yang Mio buat daripada karya sastra negara Sai, Wira Bukit di dalam Bandaraya. Itu satu pementasan yang perdana lah bagi saya ketika itu. Itu dengan Kamar EA dan yang lain lagi. Jadi perkembangan di era itu bagi saya sangat menarik lah. Di samping Badan Budaya dan Warisan Pustaka, masa itu Osman Haji Zainuddin masih lagi Osman Haji Zainuddin. Jadi teater-teater yang perdana itu oleh Badan Budaya dan juga kumpulan yang saya sebutkan tadi lah. Jadi di situ. Tetapi saya kemudiannya saya balik kampung 15 tahun, saya tinggal di Kuala Lumpur dan saya mulalah mementaskan teater di Pahang. Ada sekitar dalam 20 buah teater lah sebelum saya pindah balik ke KL. Jadi itu antaranya perkembangannya di Kuala Lumpur ketika itu. Dan tokoh-tokoh yang saya masih ingat di belakang sana, saya masih cikgu saya masih ada lagi. Saya nampak, saya tak tahu dia datang tadi, mungkin salam lah kan, nanti terangka lah kan. Ada kat belakang tu masih cikgu. Dan ramailah tokoh-tokoh yang lain dia masa ketika itulah ya. Saya sendiri belajar dengan Drama Center di bawah Allahyarham Musafano, dan itu juga lah yang lain lagi. Jadi perkembangan ketika itu sangat menarik, sehingga kan saya dengan Kamar EA, dan ketika itu ada lagi seorang Allahyarham meninggal seorang. Kami menubuhkan majlis teater oleh Persekutuan Kuala Lumpur ketika itu kan, dan kami bergabung menubuhkan majlis teater oleh Persekutuan Kuala Lumpur. Saya jadi susunnya, Kamar EA jadi timbalan yang betul ya. Itu antara perkembangan yang saya dapat jelaskan secara rambang sajalah pada tuan-tuan pada hari ini, dan mungkin selepas itu nanti kita akan sembang balik lah. Cukup betul. Kita kena ulas itu Drama Center. Beroperasinya di mana? Ketika itu, masa itu masing-masing cuba juga mencari sanggar masing-masing kan. Drama Center masa itu dekat Bangsa, disewa satu unit di Bangsa, dan kalau teater kreatif ketika itu dekat sebelah anak alam ada satu rumah teater kreatif, saya masih ingat lagi. Dan kami kalau ada anak alam mesti kami akan ke tempat Mio situ Mio pun masih berkembang dengan ramai lah student dia sampai berkembang sangat. Malah adik saya pun belajar dengan Mio. Jadi tapi kebanyakannya latihannya di panggung drama itu, bukan di tempat masing-masing, sebab center tu sebagai pejabat pengurusan sahaja lah, tapi semuanya kebanyakan di panggung drama. Situlah kami latih kan, dan sebagainya. Cukup dulu. Masa tu sejauh mana penglibatan Saleh Benjonet? Saya tidak rapat dengan kumpulan Saleh Benjonet. Saya cuma mendengar dan berjumpa di majlis tertentu aja lah. Saya tidak terlibat dengan produksi Saleh Benjonet. Jadi saya tak jawab lah itu. Okey, baik. Okey. So sekarang ni saya akan pergi ke, sebenarnya untuk pusingan pertama ini kita terpaksa lakarkan, sebenarnya kita kena lakarkan sedikit imbauan sejarah supaya kita mendapat melihat landscape teater pada sekitar 1980-an. Mungkin sekejap lagi mungkin memori itu akan datang balik dan Cik Roslan boleh kongsikan lagi sekali lagi macam mana perkembangan itu, kerana dah disentuh nama-nama besar dalam teater ni, contoh Hidayah, Utama,
anak alam, teater kreatif dan beberapa nama yang besar tadi, angka dan sebagainya. Nanti kalau boleh kita akan pergi supaya latar itu dapat kita tengok dan sedikit sebanyak kita boleh berkongsi dengan generasi-generasi seperti saya dan juga di bawah saya. Okey, tak apa.